Terus kepada soalan yang seterusnya, iaitu kepada Ustazah Fatimah Syarhah. Senyum dah dia nak jawab. Siapakah dia jejaka soleh dan nikmat cinta selepas sah bergelar suami isteri? Maksudnya macam sekarang ni kita lihat macam bila kita dibutakan dengan cinta, bila kita memahami cinta tu dengan perasaan yang macam doktor cakap tadi, boleh memabukkan, buat kita rindu, dan cinta tu telah menuntut kita untuk berfikir secara waras. Jadi apakah sebenarnya kriteria kalau saya ni nak memilih seorang calon suami lah, kiranya untuk menikmati cinta yang lebih indah selepas bergelar suami isteri? Kongsikan bersama. Terima kasih kepada saudari moderator dan terima kasih di atas perkongsian doktor kita. Kata Syekhuna Imam Ghazali, dia kata, aku mengajarkan kriteria seorang suami soleh kepada anakku berpuluh-puluh tahun sebelum dia mencari. Sebab apa ya dek? Sebab kalau seseorang tu dia kenal cinta dulu sebelum kriteria, dia akan tolak semua kriteria-kriteria yang dia belajar, yang dia tahu, yang dia faham. Sebab apa? Sebab cinta itu boleh menjadikan seseorang tu, macam doktor sebut pada awal tadi kan, junun, asyik, kadang ta'abud, lagi parah tu. Sebabkan tak ada pertimbangan ataupun tak ada kewarasan dekat situ. Sebab tu penting sangat kita kena tahu sepatutnya apa kriteria-kriteria yang sepatutnya kita ambil kira, kita nilai sungguh-sungguh sebelum kita putuskan inilah si dia dalam hidup kita. Berkata Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula, dia kata pernikahan yang baik itu ialah pernikahan yang tiada halangan daripada kedua-dua pihak. Maksudnya yang perempuan, yang lelaki sama-sama rela, sama-sama suka, bukan dipaksa. Dan pernikahan itu tidak bertentangan dengan restu ibu bapa, tidak bertentangan dengan adat masyarakat, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebab itulah dek, tadi kan Dr. Farhan cerita tentang malam pertama puteri Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan juga Sayyidina Ali. Cuba dia tengok cerita mereka sebelum kahwin. Sebab pada malam pertama tu terdedahlah bahawa rupanya sebelum kahwin dulu mereka semua ni, mereka berdua ni saling mengagumi, saling suka antara satu sama lain. Tapi bagaimana mereka menguruskan rasa suka, rasa kagum, rasa syok sebelum kahwin tu? Akan nak tanya adik, ada tak ada Sayyidina Ali ni, bila dia suka dekat Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidatina Fatimah ni bila dia suka dekat Sayyidina Ali sebelum kahwin, dia hantar surat ke guna-guna merpati, ataupun dia ajak dating ke belakang pohon kurma? Ada tak ada? Ataupun dia naik unta sama-sama ke bonceng? Ada tak ada? Dan ada satu lagi kisah dek, di sebalik perkahwinan Sayyidatina macam air tadi. Kalau dia jadi air sungai mengalir, ibaratnya dia jadi kan jiwa dia tu jiwa yang besar, sehingga kan dua sudu garam tak mengesani dia. Dua sudu garam tu ibaratnya kata masalah. Okey, dua sudu garam tak mengesani dia. Tapi kalau jiwa dia tu sempit, tak kreatif, kurang mencari penyelesaian, tapi asyik merintih pada masalah, dia cari ibarat macam cawan tadi, dua sudu garam yang sama, masalah yang sama, tapi cukup mengesani dia, cukup membuatkan hidup dia hampir hancur. Sebab tu lelaki kena kreatif, lelaki kena asal minda, kena pupuk skill-skill untuk menyelesaikan masalah, problem solving, ya, skill apa ni, berfikiran, kreatif dan kritis dan sebagainya. Sebab tu akan menentukan kewibawaan seorang lelaki untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh dimuliakan sebagai pemimpin. Itu aja. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustazah Fatimah Syarhah. Nampaknya ya, selain mengulas dari aspek agama, nampaknya Ustazah kita pada hari ini menjelaskan ciri-ciri lelaki yang saya juga setuju sebenarnya. Apakah ciri-ciri lelaki yang wanita mahukan?
seperti menghargai wanita, memberi berintegriti. Setia itu penting. Setia itu penting dan penghargaan itu paling penting bagi seorang perempuan sebenarnya. Bukan pada pandangan saya, penghargaan itu bukanlah selalunya kita nak dia ada, nak dia beri hadiah yang sebesar, bukan itu sebenarnya kan. Tapi sebenarnya penghargaan itu lebih kepada cara lelaki itu cara lelaki itu melayan wanita tersebut. Macam itulah lebih kurang apa yang kita dapat pada malam ni. Baiklah, seterusnya untuk waktu-waktu yang terakhir ni kita boleh buka soalan kepada para penonton. Yang mana ada penonton yang nak memberi soalan kepada panel-panel kita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Berbahagia. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Said selaku pensyarah kanan, Ustaz Jamaluddin bin Adam selaku pensyarah Japin. Tidak lupa kepada para penceramah Al-Fadhil Ustazah Fatimah Syafah dan juga Ustaz Dr. Farhan Haji yang datang dari jauh ke sini ke Kuala Lumpur. Nama saya Ahmad Nikidin bin Abdul Wahid, belajar di ISMP Pengajian Agama Islam semester 4, Anak Jati Pekan Pahang. Di sini ada beberapa soalan yang saya nak bertanya kepada penceramah kita. Yang pertama, daripada mencari, baiklah kita mencari, betul? Daripada kita mencari, lebih baik kita menjadi. Daripada kita mencari orang yang soleh dan solehah, kita utamakan pembinaan diri kita sebagai orang yang soleh dan orang yang soleh. Jadi apabila kita telah sampai ke waktu itu, mungkin telah timbul rasa yang kita sudah sampai ke tahap aku ingin bernikah, aku ingin bersama dengan seseorang perempuan, dan aku ingin bersama dengan seseorang lelaki. Dan ini disebut sebagai satu tahap yang disebut sebagai merisi. Jadi soalannya, saya nak bertanya kepada Ustazah, bagaimana cara yang terbaik untuk kita merisi? Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya nak bertanya kepada Ustazah, saya didatangi oleh satu pasangan sebenarnya, yang mana pasangan ini seorang lelaki dan seorang perempuan. Dia beritahu kami menghadapi masalah yang mana biasalah masalahnya mungkin berlaku pada mana-mana pasangan, di mana ibu bapa mereka tidak menyetujui hasrat pasangan tersebut untuk bernikah dengan alasan mereka masih belajar, ketiadaan nafkah ataupun pendapatan yang mencukupi untuk menyara keluarga, dan yang ketiganya berbeza ataupun benda itu bercanggah dengan kebiasaan keluarga tersebut, yang mana mungkin abang ataupun kakaknya berkahwin setelah mereka selesai belajar, setelah mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap, dan setelah mereka mempunyai pendapatan yang cukup untuk menyara keluarga. Jadi perkara ini mungkin berpusing-pusing di sekitar guru belajar kita di PG. Jadi saya perlukan penjelasan ataupun jawapan yang terbaik kepada permasalahan ini. Bagaimana untuk kita bantu rakan-rakan kita yang nak sangat berkahwin itu, agar mereka dapat tunaikan apa yang mereka nak. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka lagi soalan. Kita akan tunggu soalan, lepas itu kita akan minta panel kita menjawab setiap soalan tersebut. Soalan seterusnya, Muslimat. Ada lagi soalan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus pada soalan saya. Ustazah mengatakan kita perlu menguruskan cinta dengan baik agar ia tidak menjadi fitnah bagi kita. Jadi saya minta dia sebaik Ustazah respon bagaimana cara mengurus cinta dengan cara yang betul, mengikut landasan yang betul. Terima kasih. Ada lagi soalan? Ada. Yang berbaju Melayu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Adnan daripada PPICMP Malaysia. Saya ingin tujukan soalan kepada Ustazah. Berikan kepada ceramah Ustazah mengenai wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Dalam sesetengah kes ada wanita yang baik berkahwin dengan lelaki yang tidak baik. Bagaimana itu? Terima kasih. Satu lagi soalan. Satu lagi. Jika ada. Baiklah, Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok sekarang macam ada dikatakan beri cari timba. Kalau ikut dalam Islam saya rasa itu tak ada istilah beri cari timba kan. Jadi saya nak tanya pendapat Ustazah, bagaimana kalau seorang wanita itu dia ingin mendapatkan kepastian daripada seorang lelaki ni, bukan kepastian cinta, tetapi kepastian tentang hubungan dia, supaya apabila ada orang lain datang melamar dia, bahawa dia boleh bilang maaf, saya sudah berpunya. Itu soalan saya. Terima kasih. Baiklah, nampaknya soalan kita ditujukan khas untuk Ustazah kesemuanya. Okey. Pertamanya soalannya tentang adik lelaki Yudin tadi, dia kata daripada mencari lebih baik kita menjadi. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk kita merisik seseorang tu. Dan yang keduanya soalannya ibu bapa yang tak bersetuju dengan anak untuk menikah, dan bagaimana untuk sebagai sahabat dan sebagai rakan-rakan membantu pasangan tersebut untuk terus kan niat mereka. Itu soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengenali pribadi seseorang, kalau ikut standard Saidina Umar, dia ada beberapa kriteria tertentu untuk menunjukkan orang ni betul tak betul kenal dia ni. Ya, pernah satu kisah berlaku ketika Saidina Umar mahukan penyaksian terhadap seseorang sahabat ni, maka dia panggil seorang yang kenal sahabat ni. Dia tanya, adakah kamu berjiran dengannya? Sahabat dia kata tak. Adakah kamu pernah musafir sekali dengan dia? Sahabat kata ni tak. Adakah kamu pernah tengok dia berurusan dalam keuangan dia, pertukaran dinar dirham dia? Sahabat kata tak. Habis tu macam mana kamu kata kamu kenal dia? Tanya Saidina Umar. Sahabat kata, aku selalu nampak dia duduk masjid, tunduk khusyuk je dengan Allah. Saidina Umar kata, kamu belum kenal lagi dia. Maka kita pun, kita nak resik seseorang, nak tahu kepribadian seseorang, kita kena ada standard kita. Kita kena buat sesuatu supaya kita, yalah kita nak jaga syarak kan, tak nak berhubung yang melampau tanpa urusan sebelum nikah. Tapi jangan sampai kita nikah dengan seseorang yang kita tak jelas pun macam mana agama dan akhlak dia. Dan skill-skill, kemahiran, strategi merisik ni ada banyak. Beruntunglah orang yang melalui orang tengah yang thiqah, yang dipercayai, yang baik, yang memang kenal betul-betul pribadi pasangan kita tu. Dan kesikohan, kesalehan orang tengah ni menyebabkan kita percaya dekat dia, kita sikoh, kita yakin dengan dia.
Tapi kita perlu juga untuk istikharah dan musyawarah. Mudah-mudahan dia memanglah seorang yang baiklah, dengan kepercayaan kita kepada orang tengah yang baik tadi. Ya, jadi banyak berlaku dalam generasi salafus saleh, biasanya dia banyak menggunakan orang tengah yang siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam zaman serba canggih sekarang ni, kalau yang lelaki nak bisik seorang perempuan tu ya, nak tengok perempuan ni dia jenis yang bercakap macam mana, adakah dia suka menggunakan kata-kata kotor ataupun dia ni seorang yang baik di bahasanya. Kita boleh, adik yang lelaki ni, adik boleh check dia punya Facebook ke, blog ke, tak ada masalah. Risik ke tak risik, tengok macam mana dia berkomunikasi dengan kawan dia. Sebab kalau adik pilih seorang wanita yang suka sebut kata-kata kesat, bimbang nanti adik ada anak, dia selalu sebut bahlul, bodoh dekat anak adik, adik akan dapat anak yang berketurunan bodoh mungkin. Bukan sebab orang kata bukan sebab semata-mata berkat kata-kata tu, tapi sebab kesan deraan psikologi pada si anak tu, sebab dapat ibu yang membesarkan dia dengan kata-kata yang kesan. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanya tentang ciri-ciri wanita yang baik, kata Sayyidatina Aisyah, dia kata seorang perempuan yang baik itu ialah perempuan yang tidak terkenal dengan bermulut celupar, bermulut suka mengata. Dia check ya, risik dengan tak risik, Facebook dengan blog dia. Lepas tu tengok juga, ya banyaknya, adik tengok juga kalau adik dapat kenal jiran dia ke, dapat kenal abang dia lagi bagus. Kalau ada abang yang sebaya dengan adik ke, tanya dia kat rumah macam mana. Jangan tak tanya. Tak kisahlah adik tanya pensyarah adik yang adik nampak rapat dengan dia ke, ataupun sepupu sepapan dia, adik cuba selongkar cari untuk tahu. Sebab nak cari sempurna memang tak ada sempurna. Kita pun tak sempurna, banyak kelemahan kan. Kita bukan saja-saja nak cari aib dia, tak. Tapi dalam konteks nak pilih pasangan hidup yang kalau boleh taklah bermulut celupar, taklah dari kalangan orang yang suka melakukan kefasikan, dosa-dosa besar, suka pergi clubbing ke apa ke. Cuba tanya, dapat kepastian tentang agama dan akhlak dia. Tu tak rezeki lah. Okey. Seterusnya soalan kedua, kalau ibu bapa tak restu. Sebenarnya tahap kita ni dia banyak tahap, bertahap-tahap di sudut stres nak kahwin ni. Biasanya orang yang dah hampiri betul-betul jajaran zina ni, dia asyik setiap hari, asyik call sampai bateri kong tengah malam pun, pukul 3 pagi pun duk charge, cakap hantuk-hantuk kepala kan, ngantuk ni, nak cakap lagi dengan dia. Itu dah tahap orang kata bercinta sangat ni. Ni mungkin orang kata tahap sampai tak wajib dah kahwin kan. Stres sangat nak kahwin ni. Jadi tahap macam ni, kalau nak bagi nasihat pun biasanya susah dah nak makan nasihat. So adik kena menangi betul-betul hati mak ayah. Kata mak ayah kalau tak kahwin ni mungkin akan terlibat dengan maksiat. Tapi kalau adik masih di tahap boleh cegah, mak ayah pun tak restu lagi, adik pun tak adalah bercinta sangat lagi, adik cuba cegah dulu. Buat apa saja, buat kreativiti apa saja supaya adik dapat tutup dulu pintu-pintu fitnah, especially pintu-pintu fitnah komunikasi dengan si dia. InsyaAllah perasaan stres nak kahwin masa sekarang ni, masa tak ada kemampuan ekonomi, kemampuan masa dan kemampuan segala segi ni akan dapat berkurang. Contoh ya, skill yang adik boleh buat, rasa stres nak kahwin dan adik rasa boleh cegah lagi, adik cubalah ingat kat si dia, ingat nak kahwin dengan dia ni. Adik cubalah lari-lari ke sampai penat, InsyaAllah tak ingat nak kahwin. Ataupun adik cubalah makan makanan basi ke banyak-banyak sampai cerit-birit ke, InsyaAllah tak ingat nak kahwin. Ataupun yang Rasulullah ajar paling best, paling berkesan, adik cuba berpuasa. Sebab bila kita banyak berpuasa, badan kita lembik, kita rasa tak larat, InsyaAllah lah tak larat sangat lah nak fikir bab kahwin ni. Okey, jadi nak proceed pada soalan seterusnya ke? Okey, cara mengurus cinta. Ini soalan yang agak suka, soalan praktikal. Soalan seolah-olah bila ditanya soalan ni, dia nampak satu kesedaran, lepas ni dia nak lakukan sesuatu. Macam mana nak menguruskan cinta dia? Inilah jiwa-jiwa besar yang Kak suka. Okey, cara kita nak uruskan cinta.
Akak sebut tadi, cinta tu adalah fitrah. Adik rasa suka, rasa minat tu adalah fitrah kan? Tapi boleh bertukar menjadi fitnah. So macam mana nak uruskan fitrah tadi ni? Fitrah tadi ni dek, dia boleh jadi lubuk pahala kalau adik salurkan fitrah tadi tu cepat-cepat. Ingat balik dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan masanya untuk kita pergi kepada step nak pergi jumpa wali dia ke, ataupun step nak sampaikan hasrat hati kita tu. Sebab masih dalam tempoh yang memang tak cukup sepersedia, tak bersedia kan. Macam mana Kak boleh katakan lubuk pahala? Bila adik teringat juga dekat dia, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Bukan sebab rasa ingat, rasa rindu tu dosa, bukan. Tapi sebab kita nak hub tadi, tak sebagaimana yang semua sebut dalam satu hadis riwayat Ahmad, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cinta kamu pada seseorang, dia boleh menyebabkan kamu yu'mi, buta mata, wa yusim, tuli telinga daripada nak dengar nasihat, nak dengar kebaikan-kebaikan. Jadi bila Amirah, ya Amirah, ada Amirah kat sini, Kak Amirah ingat dekat si Nasrul tu, Amirah cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim. Sebab apa? Sebab nak suruh Allah balikkan cinta Amirah tadi tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila banyak ingat, banyakkan istighfar, banyak pahala. Kan fitrah tu dah jadi lubuk pahala. Tapi kalau adik dah sampai masanya, dia rasa nak sampaikan dekat si dia tu, adik boleh gunakan cara melalui orang tengah itu lebih terpelihara. Pilihan-pilihan adik memang suka dekat si dia, tapi nak sampaikan tu melalui orang tengah lebih terpelihara. Walaupun kedengarannya agak tradisional, tapi yakinlah inilah cara yang banyak digunakan oleh golongan salafus saleh. Mereka tak ada yang berkapal sebelum kahwin. Bercinta sakat kononnya nak kenal dulu sebelum kahwin. Sebab apa? Kata Sayyidina, bukan Sayyidina, katanya Imam Hasan Al-Banna, dia kata, kalau kamu berkawan 20 tahun sekalipun dengan si dia, kalau kamu berkawan, kamu tak akan sekali-kali dapat kenal si dia. Sebab apa? Sebab orang yang berkawan sebelum kahwin ni, dia akan cuba sembunyikan aib, sembunyikan kekurangan diri dia tu, seolah-olah mereka sedang berlakon. Jadi baiklah, pasti masa lah kan, kawan 20 tahun dah ni, tak kenal-kenal juga, baik kahwin terus, kenal dah puas-puas. Sebab ta'aruf tu insya-Allah lebih berkesan dalam alam perkahwinan. Dan gitu juga kata Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata saya tak memuji bila mana seorang remaja puteri ni didatangi panggilan telefon oleh seorang lelaki, dia pun pergi jawab. Dan mereka menyeru ataupun mereka mahukan bercinta sebelum kahwin. Sebab bercinta sebelum kahwin ni, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, satu jalan yang penuh dengan keraguan, satu jalan yang penuh dengan syubhah. Okey, baik, seterusnya, wanita baik untuk lelaki yang baik. Ini janji Allah. Tak percaya? Sebab ya, wanita yang baik, walaupun ke atas dunia ni dia tak dapat lelaki baik ataupun tak dapat kahwin sekalipun, kat syurga nanti kahwin tak kahwin? InsyaAllah kahwin. Sebab dia baik atas dunia, kat syurga nanti dapat pasangan baik ke jahat? Baik. Jadi sebab dia baik atas dunia, dia tayyibat atas dunia ni, jadi ke akhirat nanti wajib insyaAllah antara rahmat, nikmat yang ada kat dalam syurga, semua orang kat dalam syurga tu akan berkahwin. Dan pasangan akhirat dalam syurga tu insyaAllah jauh lebih baik, jauh lebih daripada apa yang kita sangkakan lah. Kalau pasangan, inilah pasangan akhirat kita, insyaAllah dia akan jadi jauh lebih baik. Keadaan fizikalnya, keadaan jiwanya, keadaan segala-galanya tentang dia ke akhirat nanti. Sebab itulah benar janji Allah tu. Dan kalau kita ikut konteks media ni pula, yang kita tengok, ya orang ni baik tapi dapat yang tak baik. Okey, sebenarnya memang ada pun dalam kisah seperti mana Asia kan dapat Fir'aun. Tapi dengan sebab dia dapat Fir'aun tu, Allah ganjarkan pahala sabar yang hebat untuk Asia, sehingga dia boleh diangkat jadi wanita yang hebat, antara wanita teragung di dunia ni. Dan di akhirat nanti, Masya Allah, ramai pasangan akhirat yang hebat berebut-rebut nak pinang Asia ni. Jadi insya Allah, nescaya wajib akan dapat pasangan yang baik juga. Mungkin di dunia, atau mungkin di akhirat, atau mungkin di dunia dan di akhirat, insya Allah.
Dan seterusnya tentang perigi cari timba. Okey deh, aku nak cerita sikit tentang psikologi lelaki ni. Lelaki ni dari sudut psikologi, mereka sukakan cabaran. Betul tak? Tidak betul. Fitrahnya lah. Kalau tak betul tak adalah suami tak normal kan. Biasalah tu. Okey, lelaki ni sukakan cabaran. Jadi kalau mereka dapat sesuatu secara susah, secara mencabar, mereka akan lebih menghargai. Berbanding mereka senang nak dapat, mereka akan mudah untuk sepahkan, untuk tidak menghargai, buat sesuka hati dia. Jadi kita kaum wanita, kita pun berhak nak pilih lelaki soleh. Bukan tak berhak, berhak. Tapi untuk meninggikan martabat kita sebagai kaum wanita, kita nak nyatakan hasrat kita sebab kita suka kat lelaki soleh ni dengan cara yang terpelihara, cara yang bermaruah, sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya. Jangan kita sampaikan terus pada dia. Nanti tercabar keegoan dia untuk permainkan kita, untuk tak hargai kita. Seboleh-bolehnya kita sampaikan melalui orang tengah yang siapa. Tak kisahlah nak sampaikan dekat Ustaz Jamaluddin ke, tolong sampaikan. Ataupun Ustaz Ahmad Sa'id pun hebat kan, tolong sampaikan. Ataupun nak bagi tahu dekat Yusuf Al-Qaradawi ke, tolong sampaikan. Barulah benda tu jadi hebat. Dan lelaki ni untuk meraihkan keegoan, bukan keegoan lah, kasar sangat kan, untuk meraihkan jiwa lelaki dia ni, bila perempuan tu sampaikan melalui orang tengah, dan bila dia tahu ada seorang perempuan suka dekat dia, dia pun akan tempuhi jalan macam berisik, akan tempuhi jalan dia jumpa wali dia. Dia akan rasa seolah-olah dia juga yang start dulu, dia juga yang mulakan dulu. Jadi dia rasa benda ni jadi berharga dan istimewa. Okey, jadi tak salah dia nak suka kat dia, dia nak tahu apa status dia suka tak suka kat adik dia. Kalau adik tanya-tanya dia, nanti dia bosan, dia menyampah. Dia pun buatlah main-main, cakap alasan ni, baik adik jual mahal sikit. Biar dia nak dapat adik ni susah. Sebab apa? Sebab kalau dapat adik ni, dia terpaksa jumpa wali, kena isytiharkan pada semua orang saksi tu dan juga depan wali bahawa aku sanggup bercinta dan bertanggungjawab dengan wanita ni. Barulah lelaki tak boleh nak permainkan adik, nak buntingkan adik sesuka hati, dan nak biarkan adik bersepah tak berharga lagi. Biar mereka rasa wanita ni ada duri, mawar yang terpelihara, tak boleh nak dibuat sesuka hati. Allahuakbar.